Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya, dengan kesihatan yang baik diberi kepada kita dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu pada kali ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung perbincangan dalam kitab Al-Hadithul Muntakhabah, hadis yang ke-226 yang berbunyi An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf wa illam yajid falyalqa akhahu biwajhin taliqin wa in ishtaraita lahman aw tabahta qidran fa'akthir marqatahu waghrif li jarika minhu, rawahu Tirmidzi. Maksudnya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesiapa dalam kalangan kamu menganggap rendah terhadap mana-mana kebaikan, dan sekiranya dia tidak dapat melakukan mana-mana kebaikan, maka bertemulah dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, kerana itu pun kebaikan. Jika kamu membeli daging untuk dimasak atau kamu memasak apa-apa dalam periuk, maka perbanyakkanlah kuahnya dan berilah sebahagian daripadanya kepada jiran kamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik, Alhamdulillah, dalam hadis yang kita bincangkan tadi di bawah tajuk sebarkan kebaikan melalui sedekah, kita dapati ada beberapa poin penting yang perlu kita beri perhatian dalam kehidupan kita. Yang pertamanya ialah jangan pandang rendah terhadap mana-mana kebaikan. Kebaikan ini sama ada dilakukan oleh diri kita sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain. Yang keduanya, jika tidak dapat berbuat kebaikan, maka bertemulah seseorang dengan wajah yang ceria. Jadi maknanya kalau kita ni tidak ada apa-apa yang nak kita buat, tapi kita ingin untuk melakukan kebaikan, maka kita boleh keluar bertemu seseorang dengan wajah yang ceria. Yang ketiganya, jika kita membeli daging ataupun memasak apa-apa makanan, maka perbanyakkanlah kuahnya dan berilah sebahagiannya kepada jiran. Jadi ini antara poin penting yang disebut dalam hadis yang kita bacakan tadi. Baiklah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, jadi di sini kita dapat fahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, mendidik kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan sepanjang kehidupan kita dan berkekalan hinggalah ke akhir hayat kita, dan insya-Allah amal-amal jariah itu akan berterusan walaupun setelah kita meninggal dunia. Dan kita kekal mendapat pahala, insya-Allah, walaupun kita telah berada di alam akhirat. Baiklah, jadi daripada poin yang kita bacakan tadi, kita dapat fahami bahawa di sini terlalu banyak perkara-perkara kebaikan yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang pertama kita lihat dulu, kita huraikan dulu poin yang pertama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Poin yang pertama ialah jangan memandang rendah terhadap mana-mana kebaikan. Jadi di sini rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah, walau apa pun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, janganlah kita anggap itu remeh, itu kecil saja, itu tak ada nilainya. Itu mungkin di mata kita manusia biasa, tapi tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita anggap bahawa seorang yang mengutip sampah, itu adalah satu pekerjaan ataupun perbuatan yang remeh ataupun kita pandang kecil di sisi kita, manusia. Tapi kalau kita lihat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana mengisahkan tentang seorang lelaki ataupun wanita yang berkulit hitam, yang mana kerjanya ialah mengutip sampah dan membersihkan masjid
Nabawi. Maknanya di sini beliau sangat suka membersihkan masjid, sehinggalah pada suatu ketika beliau tidak muncul membersihkan masjid seperti biasa, dan perkara ini disedari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bertanya, di manakah beliau? Dan kemudian disebutkan oleh para sahabat bahawa beliau telah pun meninggal dunia. Maka apa yang berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kenapakah mereka tidak memaklumkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah meminta para sahabat untuk menunjukkan di manakah kubur beliau, dan Rasulullah telah pergi menziarah serta solat jenazah ghaib ya untuk beliau. Perkara ini diceritakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi rakan-rakan sekalian, ya, kita dapat lihat bahawa satu tugas mulia ya yang dilakukan oleh seorang yang kita disebutkan dalam hadis tadi, yang mana dia gemar untuk membersihkan masjid, ya, walaupun mungkin ada orang lain menganggap kerja-kerja pembersihan ni satu kerja yang biasa saja, ya, ada lagi tugas lain yang lebih mencabar, yang lebih dipandang hebat oleh manusia. Tetapi ya, di sisi agama Islam, tugas-tugas yang begini sebenarnya besar artinya, ya, sangat bermakna dan diberi pahala ya yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan kita melakukannya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kerana sebab-sebab yang lain, bukan untuk mendapat perhatian manusia, bukan untuk mendapat pujian manusia dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, maka di situ kita dapat faham ya, perkara seperti ini ya, jangan kita letakkan dalam hati kita itu satu pandangan yang negatif. Jangan pandang jelek, jangan menghina ya sesiapa saja yang berurusan ya ataupun melakukan tugas-tugas seperti membersihkan ataupun mengutip sampah sarap dan sebagainya. Jangan kita hina bau lori sampah ya, bau orang yang mengutip sampah dan sebagainya ya, kerana tanpa mereka kita sendiri pun tidak mampu menguruskan kerja tersebut, dan kita akan hidup dalam keadaan yang berbeza, tidak seperti hari ini yang mana kita selesa ya dengan rumah yang bersih dan sebagainya. Jadi kita kena hargai tugas orang lain, kita kena tahu berterima kasih. Malah kalau kita jumpa ya rakan-rakan kita ya yang datang bersama lori untuk mengambil sampah-sampah sarap itu, maka kita lihat mereka ya dengan senyuman, kita bagi salam ya, kita ucapkan terima kasih atas segala jasa dan kebaikan mereka kepada kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan kita pandang apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tu sebagai kecil ataupun memandang dengan pandangan yang remeh ataupun pandang rendah ya. Jangan kita kata orang yang buang dahan daripada jalan itu ya melakukan sesuatu yang kecil, alah kutip angkat dahan je daripada jalan, buang duri je daripada jalan, kecil sangat tugasnya, cubalah buat kerja yang besar-besar sikit. Ya, jangan pandang begitu ya. Sebab apa? Sebab orang yang memindahkan dahan ataupun memindahkan kayu daripada jalan ini pun Rasulullah sebutkan dalam hadis bahawa dia bersenang-senang di syurga. Masya Allah ya rakan-rakan sekalian. Jadi jangan kita anggap kecil ya usaha yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, sekecil-kecil sekalipun pada pandangan manusia ya mungkin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ganjarannya juga besar. Jadi kita hargai semua, dan kalau boleh kita pun cuba buat perkara yang sama. Jangan anggap kerja orang lain, kebaikan orang lain itu kecil, tapi kita juga cuba buat seperti mereka dan lakukan apa saja yang mampu kita lakukan. Dalam hal membuat kebaikan ya rakan-rakan sekalian, kita mungkin tak boleh untuk meniru orang lain ataupun mengikut cara orang lain. Kita ikut cara diri kita sendiri ya, setakat mana kemampuan kita. Tapi dalam keadaan itu ya mungkin kita boleh buat apa yang ada di sekeliling kita. Itu pun kebaikan ya. Tutupkan lampu apabila orang lain beredar dari satu dewan ke satu dewan sebagainya. Ada yang lupa untuk menutup lampu di dalam suatu bilik di pejabat kita sebagai contoh, maka kita yang tolong tutupkan ya, tutupkan suis lampu, tutupkan suis kipas, aircon dan sebagainya. Maka itu adalah satu kebaikan
yang kita lakukan, ya. Jadi kita kena teruskan buat kebaikan-kebaikan ini dalam kehidupan kita. Tak ada yang kecil, tak ada yang dipandang rendah. Semuanya bagus-bagus, semuanya baik-baik belaka, semuanya Allah suka, insya-Allah, ya. Perkara ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan dan mungkin juga ya akan kita bacakan pada masa hadapan insya-Allah. Baiklah. Poin yang kedua, rakan-rakan sekalian, ya. Jika kita tidak dapat membuat apa-apa kebaikan, maka bertemulah orang lain dengan wajah yang ceria. Jadi ini pun kebaikan rakan-rakan sekalian. Jadi dalam kehidupan kita ni sebenarnya, ya, kita jangan cari alasan. Alasan saya ni tak boleh buat kebaikan sebab saya tak ada segalanya, saya tak ada. Ya, saya ni serba kekurangan. Ya, saya ni miskin. Saya ni dalam kesulitan, tak boleh buat apa-apa. Sedangkan senyuman itu tidak memerlukan wang ringgit yang banyak, ya, tidak memerlukan kepada tenaga yang banyak juga, ya, hanya dengan senyuman, ya. Jadi kita banyakkan senyuman rakan-rakan sekalian, perkara mudah yang kita boleh buat tapi kita dapat kebaikan, kita dapat pahala daripadanya, ya. Hanya dengan senyum. Sebab tu orang kata, ya, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman, ya. Jadi kita semua perbanyakkan senyum, ya, kepada orang lain. Tak kiralah bila kita keluar tu kita terjumpa rakan kita, kita senyum, ya. Jangan kita kira balasan lah pula, ya. Kita senyum, orang tak senyum kita marah. Esok tak nak senyum lagi sebab orang tersebut tidak membalas senyuman kita. Kita tak perlu letakkan, ya, semua amalan ataupun kebaikan kita buat tu dengan harapan diberi balasan oleh orang lain, ya. Kita buat je kerana Allah. Orang tak balas pun tak apa, ya. Kita senang hati. Yang penting kita buat kebaikan, ya, dan kita akan mendapat balasan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti insya-Allah. Baiklah, dalam bab ini, ya, kita tak boleh memberi satu alasan yang kita langsung tak boleh buat kebaikan, ya. Sebab walaupun tidak memerlukan usaha yang banyak, ya, hanya dengan senyuman pun kita telah membuat kebaikan. Sebab itulah, ya, Rasulullah pernah sebut dalam hadis yang lain, ya, yang mana mafhumnya tu dapat difahami bahawa dalam kehidupan kita seharian ini sebenarnya jika kita telah melakukan sesuatu, yang menyenangkan hati orang lain, maka sebenarnya kita umpama telah bersedekah pada hari itu. Kita telah mendapat pahala bersedekah, ya, hanya dengan menyenangkan hati orang lain, ya. Mungkin dengan muka kita yang manis, dengan senyuman, ya, dan tidak menyakiti orang lain, ya. Maka di sini, ya, modalnya tu hati saja. Kita perlu kepada hati yang bersih, ya, hati yang baik. Maka kita boleh melakukan banyak kebaikan, ya, rakan-rakan sekalian. Baiklah, ya. Contoh, ya, dengan hati ni kita boleh buat kebaikan. Apa contohnya? Kita sentiasa berbaik sangka dengan orang lain. Ya, kemudian kita sentiasa mendoakan orang lain. Tak kiralah orang yang kita kenal, rapat ataupun orang yang kita tidak kenali, kita doakan, ya. Apabila kita melihat kesusahan-kesusahan orang lain, ya, ataupun kita mendoakan kesihatan dan kesejahteraan orang lain, ya. Yang ini tidak pun memerlukan modal yang besar, cuma memerlukan hati yang murni, yang bersih suci, ya, yang hati yang baik, dan semuanya yang kita lakukan tadi kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik rakan-rakan sekalian, ya. Jadi di sini kita kena ingat satu perkara, ya. Saya faham bahawa dalam kehidupan kita seharian, ya, kita banyak tugas, kita banyak kerja dan ada waktunya kita stres dengan kerja, ya. Kita rasa bebanan yang sangat berat yang ditanggung, ya, dan kita mungkin juga terperangkap dengan masalah-masalah di pejabat ataupun masalah di rumah, masalah rumah tangga dan sebagainya. Tetapi itu bukan alasan untuk kita memasamkan muka kita kepada orang lain, ya. Maknanya di situ masalah tu ada. Semua orang ada masalah, tak ada orang yang tak ada masalah dalam dunia ini, ya. Tapi kita kena bijak menguruskan. Kalau kita ada masalah, kita ambillah me time, orang kata, ya. Masa untuk kita menguruskan, masa untuk kita bersendirian, masa untuk kita merawat hati kita dengan saat-saat yang menggembirakan kita, ya. Ambil sikit masa untuk bertenang, ya. Tetapi selepas itu, jika kita bertemu orang lain, kita kena cuba untuk senyum,
maniskan muka kita, ya. Sebab senyum ni jangan kita sangka bahawa senyuman itu suatu perkara yang sia-sia. Buat apa nak senyum bagi orang lain senang hati, sedangkan saya ni berduka, sedangkan saya ni sengsara dalam hati, tengah susah hati, tengah serabut, ya, tengah bermasalah. Jadi jangan fikir macam tu. Sebab apa? Sebab dengan kita senyum pada orang lain tadi, dia pun happy. Dia suka, ya, dia rasa tenang, dan itu merupakan satu kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ini dikira sebagai kebaikan, maka kita pun akan dapat kebaikan juga daripadanya. Ya, Allah akan kembalikan kebaikan tu kepada kita, ke dalam hati kita. Maka insya-Allah kita akan merasa tenang, ya, dan juga apa yang kita hadapi tadi, segala masalah tadi beransur-ansur hilang insya-Allah. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan bermakna kita melepaskan, ya, segala keserabutan tu kepada orang lain. Jadi dalam hal ini rakan-rakan sekalian, kita jangan suka mengheret orang lain ke dalam masalah kita. Kalau kita ada masalah di rumah tu, pergi ke office, semua orang kena sama-sama, ya, merasai apa yang kita rasai. Jadi dengan masam mukanya, orang pun stres. Kenapa ni, ya? Kita mungkin tak terfikir kenapa orang ni masam sangat muka, marah pada saya ke? Apa kesalahan saya buat pada dia? Sampai ke malam dia akan fikirkan perkara ini, rakan-rakan sekalian. Itu kan melakukan suatu yang menyakiti ataupun tidak menyenangkan orang lain. Jadi perkara inilah yang kita kena hindari. Kita kena jauhi daripada kehidupan kita. Kita biar dia tak fikirkan yang negatif. Dia ceria, walaupun dalam hati kita masih ada masalah-masalah yang kita fikirkan, tapi insya-Allah, ya, Allah akan bantu kita untuk memberi ketenangan, menemui jalan penyelesaian kepada masalah-masalah kita tu insya-Allah, ya. Kita kena positif, kita kena yakin dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi dalam hal ini, ya, kita buat dulu kebaikan, nanti akan kembali kepada diri kita pula, ya, insya-Allah. Rakan-rakan sekalian, kita sama-sama lakukan, ya. Baiklah, dalam bab senyuman ni, rakan-rakan, ya, ada yang Allah anugerahkan wajah yang manis, walaupun belum senyum lagi dah nampak seperti senyum, ataupun wajahnya sentiasa nampak seperti orang yang senyum memanjang. Alhamdulillah, itu rezeki dia, ya. Tapi kita pun beruntung juga segala anugerah Allah kepada diri kita. Kita bersyukur, alhamdulillah, ya. Cuma perlukan usaha sedikit untuk senyum. Bukannya susah pun untuk senyum, ya. Usahakan sedikit, lawan hati kita yang mungkin masa itu tidak ceria dan sebagainya, untuk menzahirkan keceriaan di wajah kita, ya. InsyaAllah kita ceria tu, nanti dalaman kita pun akan ceria jugalah, insyaAllah, ya. Bukan susah kita nak buat, ya, rakan-rakan. Hanya dengan senyum kita dapat kebaikan. Dengan buat kebaikan itu kita dapat pahala, ya. Jadi siapa yang enggan untuk melakukan perkara yang mudah ni, saya rasa satu kerugian, ya, dalam diri kita. Jadi senyumlah, ya, dengan siapa yang kita berjumpa tu dengan ikhlas, ya. Tapi jangan banyak sangat senyum sorang-sorang, nanti orang lain risau pula, ya, tengok keadaan kita. Jadi perkara-perkara macam ni kita kena faham. Baiklah, rakan-rakan yang dirahmati Allah. Seterusnya, ya, kita kena ingat bahawa Rasulullah sebut perkara ini supaya kita dapat faham bahawa jangan fikir kalau nak buat suatu kebaikan tu mesti suatu yang besar, ya. Sekecil-kecil kita memberi senyuman itu pun merupakan satu kebaikan, ya, yang dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini kita cubalah untuk praktikkan dalam kehidupan kita seharian, ya. Baiklah, saudara-saudari sekalian, kita lihat pula poin yang ketiga. Poin yang ketiga ni ialah bila kita membeli daging, bila kita memasak, ya, apa-apa makanan sekalipun, maka lebihkanlah kuahnya untuk diberi kepada jiran. Jadi ini, ya, satu cara, ya, yang ditunjukkan ataupun disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana di sini mengutamakan konsep sharing, ya, ataupun berkongsi sesama kita. Jadi dalam Islam ni memang ada banyak nilai-nilai murni yang perlu kita praktikkan, ya, nilai murni sesama manusia, yang mana kita selalu berkongsi.
Sebab kita jangan hidup keseorangan, jangan sombong dengan apa yang kita ada, seolah-olah kita tidak memerlukan orang lain. Ya, jadi dalam kehidupan ni ada ramai orang yang berada di sekeliling kita dan ada yang memerlukan bantuan kita. Jadi tunjukkan keprihatinan kita ya dengan berkongsi nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Antaranya ni nikmat makanan. Bila kita masak, tak kiralah masak apa pun ya, yang disebutkan oleh Rasulullah ni masak daging ya, mungkin kita boleh masak yang lain juga ya, dan kita hadiahkan, sedekahkan kepada jiran-jiran ya, masak daging, potong ya, beberapa bahagian ya, tambahkan kuahnya, lebihkan kuahnya. Kenapa perlu dilebihkan kuahnya? Supaya dapat disedekahkan sebahagiannya kepada jiran-jiran kita. Tapi bukan bermaksud, rakan-rakan sekalian, bukan bermaksud bahawa kita hanya sedekah kuah saja. Nanti isinya bagi seketul je daging. Ya, selebihnya kuah je pada jiran. Nanti menangis anak dia. Ya, sebab tak dapat makan daging yang kita sedekahkan tadi. Jadi kita pandai-pandailah ya. Fikirkan benda tu yang reasonable lah. Yang munasabah ya untuk kita beri pada jiran kita yang mana boleh mengenyangkan ya dan memberi manfaat kepada keluarganya insya-Allah ya. Tapi kita bagi dalam keadaan yang sederhana, kadang-kadang terlebih banyak sangat sehingga membazir. Jadi kita bagi kadar yang mencukupi untuk dimakan dan tidak berlaku pembaziran. Itu yang sebaiknya ya rakan-rakan sekalian. Dalam satu hadis Rasulullah pernah ditanya, apakah amalan yang paling baik dalam Islam? Maka Rasulullah menjawab, memberi makanan dan memberi salam. Jadi amalan memberi makanan ini ya sangat penting ya, sangat digalakkan dalam Islam. Memberi makanan, memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak kenal. Ini disebutkan dalam satu hadis ya. Baik, jadi dalam melalui hadis ini kita fahamlah bahawa ya amalan memberikan, menyedekahkan makanan ini adalah satu amalan mulia yang perlu kita teruskan ya dalam kehidupan kita. Saya rasa, saya percaya ya, rakan-rakan sekalian pun dah banyak bersedekah makanan, tak kiralah kepada rakan-rakan sepejabat ya, kepada jiran tetangga, saudara mara dan sebagainya. Ya, tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, hati tuan-tuan dan puan-puan baik ya, selalu ingin bersedekah, selalu ingin berkongsi ya. Cuma kita perlu teruskan amalan ini dalam kehidupan kita dan jangan jemu ya untuk bersedekah makanan, minuman ya dan sebagainya kepada rakan-rakan kita. Tidak semestinya barang-barang yang dimasak sahaja ya, boleh saja kita sedekahkan buah-buahan, sayur-sayuran yang kita tanam dan sebagainya ya kepada jiran tetangga kita ya. Ini pun satu amalan yang terpuji yang boleh kita lakukan insya-Allah ya. Baik, kemudian kenapa kita perlu melakukan amalan yang baik ini rakan-rakan? Amalan bersedekah ini ada banyak sebab ataupun hikmah ya di sebalik amalan ini, yang mana dalam hadis-hadis tertentu ya ada menyebutkan tentang perkara ini yang mana kita boleh simpulkan ya kepada beberapa hikmah ataupun kebaikan di sebalik amalan bersedekah ini. Yang pertamanya, sedekah membuka pintu rezeki. Sedekah itu merupakan pembuka kepada rezeki kita yang lain. Jadi rakan-rakan sekalian, jangan kita kedekut ya untuk berkongsi dengan orang lain. Ini saya pun baru nak makan, dia buat apa bagi pada orang lain, saya makanlah dulu. Jadi kita kongsikan, nanti Allah akan anugerahkan rezeki-rezeki yang lain yang lebih banyak yang mungkin kita tak pernah duga ataupun kita tak pernah fikirkan. Ya, hanya melalui sedekah tadi perkara ini kita dapat. Kalau nak banyak rezeki rakan-rakan, maka kita perbanyakkan sedekah. Ya, kita sedekah suatu perkara yang kita masak hari ini, nanti kita akan dapat perkara yang lain. Mungkin tidak melalui cara yang sama, melalui masakan, ya, sedekah yang sama, tapi kita dapat kebaikan-kebaikan ataupun rezeki dalam bentuk yang lain pula. Jadi yang semua itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tu kita buat kerana Allah, nanti pulangannya ya, ganjarannya pun sangat besar. Kita dapat merasai nikmat itu di dunia dan juga di akhirat nanti insya-Allah. Baik, yang kedua, sedekah menghapus dosa.
Jadi kalau kita nak dosa-dosa kita dihapuskan, kita bersedekahlah. Kerana Rasulullah pernah menyebut bahawa sedekah ini menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau ingin dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni maklumlah rakan-rakan sekalian, insan yang lemah, hamba Allah yang banyak kelemahan, banyak melakukan kesilapan, banyak tergelincir. Kadang-kadang kita tak sengaja, tak sedar, kita melakukan kesilapan-kesilapan. Maka kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersedekah. Mudah-mudahan sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Tapi jangan lupalah beristighfar, jangan lupalah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupalah melakukan solat taubat, dan kalau buat dosa besar tu kena taubat nasuha, rakan-rakan sekalian. Baik, seterusnya, sedekah ini mengubati penyakit. Tu hikmah dia, Jadi kalau kita ada diuji dengan apa-apa penyakit, tak kiralah jenis penyakit macam mana sekalipun, kita bersedekah, bersedekah pada orang lain dalam dengan cara yang kita mampu. Tak kiralah sedekah apa pun, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan keberkatan sedekah tadi, penyakit kita itu beransur pulih, kita dapat rawatan yang terbaik dan akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha berikhtiar, Allah yang menyembuhkan. Allah Maha Penyembuh, insya-Allah. Baik. Seterusnya, sedekah menghindari daripada bala dan musibah. Sebab itulah ramai orang suka bersedekah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak diuji dengan apa. Ada musibah-musibah yang mungkin datang, tapi berkat daripada amalan sedekah yang tidak henti-henti, yang ikhlas, kerana Allah, pantang melihat orang lain dalam kesusahan, dia nak bantu, dia mengulurkan bantuan keuangan, bantuan tenaga, masa dan sebagainya, maka Allah elakkan musibah itu daripada menimpa dirinya. Alhamdulillah. Baik, seterusnya, hikmah ataupun kebaikan daripada bersedekah ini memanjangkan umur, Ini juga ada disebutkan dalam hadis Rasulullah, Jadi memanjangkan umur dari sudut keberkatan dan sebagainya, itu perbahasannya agak panjanglah. Tapi apapun, kita lakukanlah amalan sedekah ini dengan sebaiknya. Mudah-mudahan Allah memberkati umur kita. Kita hidup dalam keadaan usia kita itu usia yang berkat dan penuh dengan kebaikan-kebaikan hinggalah ke hujung nyawa, hingga ke nafas yang terakhir, dan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam husnul khatimah dan mendapat ganjaran syurga di sisinya, insya-Allah, Baik. Yang seterusnya ialah sedekah boleh mencegah kematian yang buruk ataupun su'ul khatimah. Jadi semua orang nak husnul khatimah, tak nak su'ul khatimah, maka kita bersedekahlah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kematian yang baik, yang diredai, yang mana kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita, menerima segala amalan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Baik, yang seterusnya ialah sedekah boleh menghilangkan kefakiran. Yang ini menjawab kadang-kala mungkin dalam hati manusia itu terdetik, jika terus memberi dan memberi, nanti habislah semua yang dia punya. Nanti miskinlah dia, hilanglah harta dia, hilanglah wang ringgitnya. Tapi kita kena ingat bahawa sedekah tidak pernah menyebabkan kefakiran kepada orang yang melakukannya. Malah sedekah itu menjadikan seorang itu kaya, yang pastinya kaya jiwa, dan seterusnya Allah akan menghadirkan, menganugerahkan rasa qanaah dalam jiwanya, insya-Allah, rasa cukup saja. Sebab tu dia hidup tenang, macam orang kaya lah, ada semua, walaupun hakikatnya dia tidaklah kaya seperti jutawan-jutawan dan sebagainya, tapi itu semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana amalannya yang suka bersedekah. Jadi teruskan rakan-rakan, Baik, yang seterusnya ialah
sedekah boleh menghilangkan sifat sombong. Jadi dalam hal ini ya, kita bimbang rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah ya. Kadang-kala kita dah buat kebaikan yang banyak sebenarnya kerana Allah, buat kebaikan, amal-amal soleh ya. Bersedekah ni memang tak boleh ceritalah, terlalu banyak, terlalu hebat sebagainya. Tapi kita jangan lupa ya, kadang-kala syaitan ni memerhati, menunggu masa ya, yang mana pada waktu kita terleka itu syaitan akan bijak memainkan peranan, ataupun syaitan akan membisikkan ke hati kita untuk melakukan sesuatu yang menghilangkan pahala dan kebaikan-kebaikan yang kita telah buat tadi. Apa contoh dia? Sebagai contohnya, bagi seseorang yang dia telah banyak bersedekah, dan dia sampai satu tahap pun dia berpuas hati dengan sedekah yang telah dilakukan olehnya. Dia rasa bersyukur ya, Allah bagi dia peluang yang banyak untuk bersedekah. Dia rasa sedekah-sedekah dia pun tiap-tiap tahun dah tak terkira, terbilang. Sampai satu saat maka dia mula hinggap di hatinya ya perasaan-perasaan yang tak sepatutnya, seperti perasaan ujub. Dia mula berfikir ya, mungkin bila melihat orang lain dia rasa ya, orang ni kenapalah kedekut sangat, tak suka bersedekah dan sebagainya ya. Kenapalah tidak melakukan apa yang dia lakukan. Dia mula mempertikaikan orang lain, dia mula menghakimi orang lain. Ini adalah satu perkara ya yang mungkin dia hadir dalam hati kita ya, kerana syaitan memainkan peranan di situ ya, untuk mengganggu hati kita supaya kita hilang pahala ya, supaya gugur semua amalan-amalan baik yang telah dilakukan melalui sedekah tadi. Mula pandang rendah pada orang lain, sedangkan kita tak boleh berfikiran begitu ya. Mungkin orang itu tidak bersedekah di hadapan kita, mungkin orang itu tidak bersedekah dalam grup kita ya, tapi dia bersedekah secara tersembunyi yang Allah saja tahu ya, melalui cara dia sendiri. Walaupun sekecil-kecilnya sedekah itu, tapi dia buat dengan cara yang paling baik, dengan istiqamah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan Allah menerima sedekahnya yang kita pandang kecil tadi berbanding sedekah kita yang besar, yang menimbun-nimbun selama bertahun-tahun. Jadi jangan kita sombong rakan-rakan sekalian ya. Kita tidak tahu yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena selalu mengawasi ya, menjaga hati kita ini, memelihara segala kebaikan kita yang kita lakukan itu dengan banyakkan istighfar ya, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, insya-Allah ya. Jadi rakan-rakan sekalian, kita teruskanlah bersedekah ya dengan cara yang kita mampu lakukan. Kita teruskanlah menyebarkan kebaikan dengan cara kita sendiri ya. Yang pentingnya kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah menerima kebaikan-kebaikan amalan kita itu, di samping kita bersangka baik dengan orang lain, dan kita menyebarkan kebaikan itu dan mengajak orang lain melakukan kebaikan tanpa menyakiti hati sesiapa ya. Jadi insya-Allah teruskan untuk menyebarkan kebaikan, teruskan dengan senyuman kerana itu pun kebaikan ya. Teruskan bersedekah melalui pemberian makanan, barang-barang ya dan sebagainya kepada keluarga, rakan-rakan, jiran-jiran kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa hidup dalam keadaan menyebarkan kebaikan, insya-Allah. Jadi rasanya sampai di sini dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa hadapan dengan izin Allah. Terima kasih kepada saudara-saudari sudi bersama saya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nescaya kebaikan itu